وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang menceritakan tentang kepribadian dan juga sifat-sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat zahirnya dan sifat batinnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah masuk kepada bab muka surat 35 bab 35 167. Okey, baik. Muka surat 167, bab yang ke-35. Bab yang ke-35. Babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam, iaitu bab yang menceritakan tentang cara tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maknanya cara baginda sallallahu alaihi wasallam ketawa, ya. Dia dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada ceritakan bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketawa. Subhanallah. Ya. Para sahabat dia menceritakan secara detail cara ketawa ni menunjukkan betapa mereka ini mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi dia nyatakan di sini an Samak bin Harbin an Jabir bin Sumrah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana fi boleh insyaallah. Baik, insyaallah. Ini tukar repeat. Boleh. Baik. Okey, baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Ya. An Samak bin Harbin. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya? Baik, insyaallah. An Samak bin Harbin an Jabir bin Sumrah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humusha wa kana la yadhaku illa tabassuman fakuntu idza nadartu ilaihi qultu akhalul ainaini wa laysa bi akhal. Daripada Simak bin Harb, daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu berkata, betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa melainkan tersenyum. Ya. Jadi makna daripada hadis ni dia kata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa melainkan tersenyum. Kerana kebanyakannya
tertawa Nabi ni, gelak Nabi SAW ni adalah dengan senyum. Hanya beberapa kali sahaja yang terkeluar suara tetapi sedikit, itu maknanya. Selalunya Nabi SAW akan senyum, kadang-kadang sehingga menampakkan gigi baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ya. Kemudian dia berkata, aku, yakni Jabir berkata, betapa hitam matanya seperti orang bercelak, sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak bercelak. Ya, ini menunjukkan apa dia? Isyarat kepada bulu mata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tebal. Ya, bulu mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tebal. Maka sebab itulah dalam hadis ni dia menghimpunkan beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Itu dia. Iaitu kita kata disebutkan betis Rasulullah kecil. Kemudian dia cerita lagi Rasulullah tidak tertawa melainkan tersenyum. Bukanlah maknanya tak pernah ada yang terkeluar sedikit suara, tidak. Ya, tetapi terkeluar itu pun sedikit sahaja. Dia tak ada kita kata sampai ketawanya tu sampai apa hilang nafas dia, itu tak adalah. Ya. Itu kita lah tuan-tuan ya. Tapi Nabi SAW itu tidak. Cara Nabi SAW ketawa pun kebanyakannya dalam keadaan tersenyum ataupun boleh ternampak gigi putih baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Dan dinyatakan di sini juga bahawasanya bulu mata Nabi SAW itu tebal sehingga seolah-olah kalau dilihat seolah-olah Nabi SAW ni memakai celak. Itu dia. Dan itu juga kita kata antara daripada tanda Imam Mahdi, kalau kita baca dalam kitab-kitab berkaitan dengan akhir zaman sekalipun, ya, berkaitan dengan ciri-ciri Imam Mahdi, antaranya kita melihat mata dia itu umpama bercelak juga. Itu salah satunya. Ya, sebenarnya itu dalam hadis-hadis akhir zaman lah, hadis-hadis berkaitan dengan akhir zaman. Okey. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis yang seterusnya, an Ubaidillah bin al-Mughirah عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. daripada Abdullah bin al-Mughirah, daripada Abdullah bin al-Harith bin Jaz'in radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum selain daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, dikatakan wajah baginda Nabi SAW ni sentiasa menampakkan wajahnya dalam keadaan senyum. Begitu. Maknanya kalau orang tengok nampak tenang, nampak suka, nampak bahagia. Sebab tu kalau kita kadang-kadang tu, ya, kalau kita tengok muka-muka para ulama ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, antaranya para ahlul bait Rasulullah lah, ya, keluarga Rasulullah SAW. Contohnya siapa? Antaranya kalau tuan-tuan biasa dengar namanya Habib Ali Al-Jufri, ya, Al-Habib Ali Al-Jufri. Dia apa namanya, salah seorang da'i ataupun pendakwah yang dikenali dalam dunia ni. Jadi dia ni antara kita kata keturunan Rasulullah SAW. Kalau dia ni tuan-tuan tengok, dia akan sentiasa senyum. Boleh nampak dia punya gaya dia tu, kalau kita tengok seolah-olah kita terbayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah SAW itu tidak ada bandingannya. Tidak boleh dibandingkan dengan sesiapa pun. Kesempurnaan baginda Nabi SAW itu kesempurnaan yang sangat-sangat tinggi, yang tidak ada siapa pun yang mampu menyaingi baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cuma disebabkan kita kata, ya, ada keberkatan ataupun kita kata ada darah yang suci yang mengalir di tubuh mereka ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka antaranya kalau kita tengok wajah, ya, yang apa namanya, yang menenangkan, antaranya siapa? Al-Habib Ali
Al-Jufri. Itu dia. Kalau tuan-tuan tengoklah ya. Tengok di YouTube dia punya apa namanya wajah dia bagaimana. Kalau kita nak tengoklah, kalau ikutkanlah ya. Antara yang kita katakan boleh mirip dengan Rasulullah adalah Habib Ali Al-Jufri. Ya. Ini kita katakan antara mirip, tapi bukanlah betul-betul mirip ya, tidak. Jadi kalau tuan-tuan tengoklah, itu Habib Ali Al-Jufri. Itu dia. Dia ada dua orang Habib yang mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selesai. Kemudian hadis yang seterusnya, An Yazid bin Abi Habib an Abdullah bin Al-Haris radhiyallahu ta'ala anhu qala ma kana dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Qala Abu Isa hadha hadithun gharibun min hadithin Laith bin Sa'd. Daripada Yazid bin Abi Habib, daripada Abdullah bin Al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa melainkan tersenyum. Berkata Abu Isa, yakni Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu, hadis ini adalah hadis gharib daripada hadis Laits bin Sa'd. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia kata di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa melainkan tersenyum. Jadi makna di sini adalah bukanlah Nabi SAW itu tidak pernah ketawa ya. Sama macam hadis tadi. Nabi SAW ada juga dia pernah ketawa. Tetapi kebanyakannya Nabi SAW ini senyum ya, sehingga kalau manusia melihatnya akan berasa tenang. Sebab itu dikatakan ya, para sahabat, Sayyidina Muaz, Sayyidina Jabir dan sebagainya, Sayyidina Abdullah bin Mubarak dan sebagainya, apabila mereka ini dikatakan melihat muka wajah Nabi SAW, maka akan hilang segala masalah mereka, akan terangkat segala kesedihan mereka, akan hilang segala sakit mereka, dan akan mereka rasakan kehidupan mereka ini seolah-olah kehidupan yang tersangat bahagia, hanya kerana dengan melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala izinkan mata kita ni untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam, dan tidak diharamkan dua biji mata kita ni daripada melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, Anil Ma'rur bin Suwaid an Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni li'a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayuqal i'ridu alayhi sighar dhunubihi wa yukhba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kadha kadha wa kadha wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqal a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah fayaqul inna li dhunuban ma araha hahuna. Qala Abu Dharr falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu. Itu dia. Daripada Ma'rur bin Suwaid, daripada Abi Dharr radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama akan masuk syurga dan orang yang terakhir akan keluar dari neraka. Ini dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui siapakah yang akan masuk ke dalam syurga dan siapakah yang akan masuk ke dalam neraka. Ini dalil dia. Ya. Itu dia. Maknanya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita pernah beritahu sebelum ni, wahyu kepada Nabi SAW
ada di antaranya yang tidak disampaikan kepada umatnya. Ada yang disampaikan kepada umatnya. Kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul. Bila nabi dan rasul, nabi itu dia ada wahyu yang khas untuk dirinya sahaja. Dan rasul dia ada wahyu yang mesti diberikan kepada yang lainnya. Maknanya mesti disampaikan, wajib disampaikan kepada umat dia. Sebab tu kita katakan dulunya wahyu Nabi SAW ni ada tiga bahagi. Satu yang wajib disampaikan, satu yang harus disampaikan, satu ini hanya untuk baginda Nabi SAW. Ada tiga semua. Inilah kita kata melengkapi makna Nabi dan Rasul. Inilah melengkapi makna Nabi dan Rasul. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang keduanya para ulama mengatakan Nabi SAW diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib juga. Tetapi sesuai dengan wahyu yang diberikan daripada Allah Ta'ala. Bukan wahyu, bukan kita kata mengetahui ilmu itu sebagaimana ilmu Allah Ta'ala. Bukan, jangan silap di situ ya. Ilmu Allah Ta'ala itu qadim. Kita mengaji akidah. Ya. Ilmu Allah Ta'ala, maha mengetahui Allah Ta'ala itu. Sifat ilmu Allah Ta'ala itu qadim. Tiada permulaan, tiada pengakhiran. Tak sama seperti makhluk. Tidak mula dengan jahil. Itu dia. Ya, Allah mengetahui perkara yang wajib, mustahil dan harus. Mengetahui Allah Ta'ala itu, sifat ilmu Allah Ta'ala itu adalah sifat inkishaf, ta'alluqnya inkishaf, iaitu apa? Terang, jelas, nyata. Allah mengetahui segala yang wajib, mustahil dan harus. Itu dalam tauhid. Tetapi yang dikatakan Nabi SAW ini mengetahui perkara yang gaib ini adalah dengan kurnianya Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Dengan makna adanya mula ilmu Nabi SAW. Ya, adanya mula ilmu Nabi SAW. Tidak seperti ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tahu dah beza dia. Kerana Nabi SAW itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Maka kita kena faham di sini, perbahasan di sini. Maknanya apa tuan-tuan? Contohlah yang kita katakan, selalu yang kita sebutkan apa dia? Ketika mana dalam perang Uhud, Nabi SAW tahu bahawasanya Sayyidina Umar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW menyatakan uskut ya Uhud fa inna alaika nabiyyuh wa siddiq wa syahidan. Sesungguhnya di atas kamu ni wahai Uhud ada Abu Bakar As-Siddiq dan dua orang yang akan mati syahid. Itu siapa? Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhuma. Jadinya di atas bukit Uhud tu, bergegar bukit Uhud dalam peperangan Uhud, Nabi letakkan pedang Nabi SAW di atas bukit Uhud, dan Nabi kata, diam wahai Uhud, atas kamu ni ada Abu Bakar Siddiq, ada Nabi kamu, dan ada dua orang yang akan mati syahid. Ya, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu kepada Nabi SAW, memberikan ilmu-ilmu perkara-perkara ghaibiyat kepada baginda Nabi SAW Nabi SAW tahu 10 orang yang asyara mubasyara fil jannah, yang akan masuk terus ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan darjahnya, dengan martabahnya sebagai seorang nabi lagi rasul, dan merupakan habibullah, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini, sesungguhnya aku tahu orang yang pertama akan masuk syurga dan orang yang terakhir akan keluar daripada neraka. Nabi tahu siapa. Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat dan diperintahkan kepada malaikat. Ini hadis yang berkaitan dengan lelaki yang terakhir sekali masuk syurga Allah. Ni hadis ni. Hadis ni berkaitan dengan lelaki yang terakhir sekali masuk syurga Allah Ta'ala. Ni. Akan didatangkan seseorang tu lelaki yang paling akhir tu. Maknanya apa dia? Lelaki paling akhir ni, maknanya kita kata
setelah semua umat Muhammad, setelah majoriti umat Muhammad dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, kemudian kita kata ada di kalangan umat Muhammad yang berada di dalam neraka Allah, dikeluarkan satu persatu siapa yang ada iman sebesar zarrah, last sekali siapa yang ada mengucap kalimah la ilaha illallah, ada sedih, ada tasdik, iaitu membenarkan di hati akan kalimah la ilaha illallah, dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dah dikeluar ni, dia ni paling last sekali keluar. Macam tu. Nah, lelaki ni, ini yang paling last sekali keluar daripada neraka Allah Taala. Maka dia kata akan didatangkan seseorang, yakni lelaki yang terakhir ni, pada hari kiamat, dan diperintahkan kepada malaikat, bentangkanlah kepadanya dosa-dosanya yang kecil. Tunjukkanlah kepada dia ni dosa-dosa kecil dia buat ni, tunjukkan. Ini atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan kepada malaikat, tunjukkan kepada dia dosa-dosa kecil yang dia buat, dan sembunyikanlah daripadanya dosa-dosanya yang besar. Itu dia. Beritahu kepada orang itu, kamu melakukan ini dan ini. Kamu buat dosa ni, kamu buat dosa ni, kamu buat dosa ni. Semua tu diberitahu hanya dosa-dosa kecil. Itu dia. Dosa-dosa kecil saja beritahu. Dosa besar malaikat tak beritahu. Itu dia. Dosa besar tak diberitahu. Kamu melakukan ini dan ini. Orang itu mengakuinya tanpa mengingkarinya. Masa tu dia tak boleh nak kata apa dah. Kan? Masa tu dia hanya yakan sahaja apa yang dia pernah buat. Semua di flashbackkan balik oleh Allah Ta'ala. Maknanya di dunia ni kita mungkin akan lupa 20 tahun lepas kita buat apa, 30 tahun lepas kita buat apa. Tapi nanti di yaumul mahsyar, di hari mahsyar nanti, segala maklumat tu, kita kata hard disk, pendrive dalam hati kita ni, semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dikatakan seorang yang berada di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, yang sedang melihat satu persatu segala apa perbuatannya, dihisap segala amalannya. Ketika tersebut, sebelum sampai amalan-amalan yang lainnya, masa tu dia dah takut dah. Kenapa? Dia tahu, aku pernah buat ni, aku pernah buat ni, aku pernah buat ni, aku pernah buat tu. Semua dia tahu. Masa tu gemetar yang teramat. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu mengakuinya tanpa mengingkarinya sama sekali. Orang itu gemetar ketakutan daripada dosa-dosanya yang besar. Itu dia. Dia tengah risau. Sebab malaikat ni, dia cerita dosa kecil je. Dia tengah tunggu ni, malaikat ni cerita dosa besar aku ni, duk takut dah ni. Dia tengah risau ni. Kemudian diperintahkan kepada malaikat, berikan kepadanya kebaikan, menggantikan setiap kejahatan amalannya. Itu dia, subhanallah. Ya. Segala kejahatan yang malaikat sebut tadi tu, wahai malaikat, Allah perintahkan, wahai malaikat, gantikan kejahatannya dengan pahala. Subhanallah. Allahu akbar. Orang itu berkata, aku mempunyai banyak dosa yang aku tidak nampak di sana sini. Kenapa? Kerana dia tahu dia berdosa. Dia tahu dia orang yang sentiasa melakukan dosa. Berkata Abu Zar radhiyallahu taala anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga nampak gerahamnya. Sampai situ saja hadisnya. Ya, apa maknanya tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa, ya, hingga nampak gigi gerahamnya. Sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Kerana di sini ni Nabi SAW tertawa ni kerana bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayangnya menukarkan kejahatan itu, dosa itu kepada pahala, sehingga menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi
wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ini dia. Ini kata para ulama, salah satu hadis yang Nabi ketawa sehingga menampakkan gigi putih baginda Nabi SAW. Maknanya apa dia? Nabi tertawa ni, bukanlah kita kata Nabi tertawa ni kerana para ulama mengatakan orang ini dia ingat bahawasanya dosa kecil tu Allah tukar kepada kebaikan. Okey, kalau tuan-tuan tengok ya. Aku mempunyai banyak dosa yang aku tidak nampak di sini. Maknanya setelah Allah perintah malaikat untuk tukar dosa kecil kepada pahala, tiba-tiba orang ni cakap, sebelum tu kan dia gementar. Boleh faham? Tiba-tiba orang tu cakap, aku tak nampak pula, aku ni banyak dosa lagi ni. Maknanya apa? Orang tu fikir, kalau dosa kecil Allah tukar pahala, kalau dosa besar lagi banyak pahala. Boleh faham kat sini? Ya? Boleh faham kat sini? Ya? Kalau dosa kecil, contohlah kita kata dosa kecil ditukar pahala kecil juga. Tu sebab dia tanya balik tu, aku mempunyai banyak dosa yang aku tidak nampak di sini. Bila Nabi sebut macam tu, maka Abu Zar kata Nabi terus senyum. Nabi terus senyum. Sebab apa? Sebab orang ni dia tanya ni, mana lagi dosa aku ni? Supaya apa? Boleh ditukarkan kepada pahala. Tanya dosa pula dah. Lebih kurang macam tu lah. Tu dia. Mana pula dosa besar aku ni? Kalau dosa besar, pahala aku lagilah besar macam tu. Tu dia, subhanallah. Sebab itulah Nabi SAW tertawa. Itu kata para ulama. Nabi tertawa, tengok rahmat Allah ni sangat luas. Dan Nabi SAW tertawa disebabkan apa dia? Disebabkan orang ini seolah-olah dia ni kita kata bertanya, mana pula dosa besar aku ni untuk ditukarkan kepada pahala yang lebih besar. Takkan dosa kecil je tukar pahala kecil je lah, macam tu. Tu dia. Maka Nabi SAW pun ya ketawa tentang melihat kepada hadis ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil kepada apa dia? Dalil kepada jahilnya orang ini. Dalil kepada apa? Jahilnya orang ini. Maknanya apa? Maknanya seolah-olah kita katakan ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seolah-olah dia tak tahu yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala dosa dia, macam itulah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak nak bagi dia melihat kepada dosa-dosa besar dia. Ini atas rahmat kasih sayang Allah. Tu dia. Dah tahu dia dalam keadaan takut ni, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat hanya tunjukkan dosa-dosa kecil sahaja. Tapi ini kita katakan, para ulama kata seolah-olah lelaki ni dia ni macam jahil sangat begitu. Ini antara orang yang akhir masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sampai dia tanya lagi, mana lagi dosa ni? Macam tu. Itu dia. Sebab tu Imam Tirmizi kata, antara komentar para ulama hadis mengatakan lelaki ini antara mereka yang tersangat jahil. Dalil jahil dia ni. Tu dia. Dia tanya lagi, mana pula dosa dia? Tu dia. Seolah-olah macam tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu daripada hadis yang menunjukkan Nabi SAW itu tertawa sehingga terlihat gigi baginda Nabi SAW. Kemudian hadis yang seterusnya 231. An bayanin an Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Itu dia, subhanallah. Daripada bayan, daripada Qais bin Abi Hazim, daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, tiada sesuatu pun yang menghalang aku, yakni Jarir, untuk aku berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak aku masuk Islam. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melihat aku melainkan sambil tertawa. Di sini tertawa ni illa dhahika ni dengan makna apa dia? Nabi SAW, baginda tidak pernah melihat aku melainkan sambil senyum ya. Dhahika di sini dengan makna senyum. Okey, wajah Nabi SAW tersenyum begitu.
Bukan Nabi SAW ketawa ya. Gitu. Cuma dia punya terjemahan dia sebut ketawa. Okey. Kemudian hadis yang seterusnya, ini lebih kurang sama juga. An Ismail bin Abi Khalid an Qais an Jarir qal ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani mundu aslamtu illa tabassam. Daripada Ismail bin Abi Khalid, daripada Qais, daripada Sayyidina Jarir radhiyallahu taala anhu berkata, tiada sesuatu pun yang menghalang aku, ini Sayyidina Jarir, untuk aku berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melihat aku sejak aku masuk Islam melainkan tersenyum. Nampak ni? Maka ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hadis yang di bawah ni mensyarahkan hadis yang di atas. Ya, hadis yang di bawah ni mensyarahkan hadis yang di atas. Maknanya apa? Ini kaedah hadis disyarahkan oleh hadis. Ini kaedah dia. Dalam kita kata bab hukum, dalam beberapa bab, dia ada hadis ni disyarahkan oleh hadis yang lain pula. Begitu. Jadi hadis ini menyatakan bahawasanya, seolah-olah mengatakan hadis yang sebelumnya itu, ketawa itu sebenarnya adalah senyum sebenarnya. Illa tabassam. Dhahika tadi itu, yang atas tadi itu ketawa dengan makna tabassam, iaitu senyum. Boleh faham sini? Itu dia. Ya. Ini salah satu daripada kita kata kesenian dalam bidang hadis. Ya, kesenian dalam bidang hadis. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan lagi hadis seterusnya, Anil A'mash an Ibrahim an Ubaidah as-Salmani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'rafu akhir ahli an-nar khurujan rajulun yakhruju minha zahfan fayuqalu lahu intaliq fadkhulil jannah qala fayadhhabu liyadkhulal jannah fayajidu an-nasa qad akhadhu al-manazil fayarji'u fayaqul ya rab qad akhadha an-nasu al-manazila fayuqalu lahu atadhkuru az-zaman alladhi kunta fihi fayaqulu na'am qala fayuqalu lahu tamanna qala fayatamanna fayuqalu lahu fa inna laka alladhi tamannaita wa 'asharata ad'afi ad-dunya qala fayaqulu ataskharu bi wa anta al-malik qala falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu. Itu dia. Daripada Al-A'mash, daripada Ibrahim, daripada daripada Abidah, ya, daripada Abidah As-Salmani, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu ahli neraka yang terakhir keluar. Ini sama macam hadis tadi. Nabi SAW tahu ahli neraka yang terakhir keluar. Siapalah orang tu? Ya, subhanallah. Mudah-mudahan ya kita kata kita ni masuk syurga awal lah ya. Itu mudah-mudahan. Itu dia. Jadi sesungguhnya aku tahu ahli neraka yang terakhir keluar. Seorang lelaki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Kalau tuan-tuan tengok dalam riwayat hadis yang banyak lagi, sebenarnya orang yang keluar dari neraka ni, ya, maka para ahli syurga akan mengenal mereka. Kenal mereka ni dengan tubuh mereka yang telah hitam legam terbakar. Itu dia. Maka para ahli syurga semuanya akan tahu, oh tu ahli neraka baru keluar. Itu dia. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini cerita dia keluar dalam keadaan merangkak pula. Keluar dalam keadaan merangkak. Na'udzubillah. Dikatakan kepadanya, pergi dan masuklah ke syurga. Ini Allah sabdakan, Allah firmankan, pergi dan masuklah ke syurga. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka orang itu pergi untuk masuk ke syurga. Didapati semua orang sudah mengambil tempat masing-masing. Maknanya istana masing-masing. Masing-masing dah ada istana sendiri. Ya. Maka orang itu kembali dan berkata, ya Tuhanku, orang sudah mengambil tempat masing-masing. Maknanya apa tuan-tuan? Dia dah lah keluar daripada neraka. Orang yang terakhir pula. Itu dia. Orang yang terakhir.
okey, keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak pula. Maka ni ada dua riwayat tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Maknanya apa? Dia sebenarnya sambungan cerita dia. Sambungan cerita berkaitan dengan dosa besar. Kemudian tadi pula apa dia? Ni. Bila dah disuruh masuk ke dalam syurga pula. Disuruh masuk ke dalam syurga, dia masuk dalam syurga, dia tengok, dia duduk di pintu syurga, kan? Terduduk di pintu syurga. Subhanallah. Dia tengok semua dah ada istana dah. Semua dah ada istana. Istana sebesar-besarnya, langit dan bumi. Istana daripada emas, istana daripada yakut, istana daripada permata. Dia tengok macam-macam kemewahan, kenikmatan orang-orang yang berada dalam syurga Allah Ta'ala. Subhanallah. Masa tu tuan-tuan, dia katakan kepada Allah Ta'ala, maka orang itu kembali dan berkata, wahai Tuhan, orang sudah mengambil tempat masing-masing, maknanya aku punya tempat mana? Macam itulah. Dikatakan kepadanya, difirmankan kepadanya, adakah engkau masih ingat suatu masa yang engkau pernah berada di situ, iaitu dunia ni? Dia menjawab, ya. Ditanyakan kepada dia, engkau pernah ingat tak sesuatu yang dulunya engkau pernah tinggalkan, iaitu apa? Dunia. Dia kata, ya, ingat. Maka Nabi SAW bersabda lagi apa? Dikatakan kepadanya, berangan-anganlah. Itu dia. Makna berangan-anganlah di sini apa dia? Iaitu bayangkanlah, kamu nak istana macam mana? Kamu nak rumah macam mana? Angan-angan kan? Kenapa? Salah satunya nikmat bagi ahli syurga ialah apa-apa yang terlintas di hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada mereka. Itu salah satu nikmat ahli syurga. Ya, subhanallah. Di dunia terlintas di hati tak dapat. Nak apa pun kadang-kadang tak dapat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kita doa pagi, petang, siang, malam. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita. Itu dia. Tapi tempat yang sebenar-benarnya nikmat adalah nanti di syurga Allah Ta'ala. Di situ apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan. Itu dia. Ya, melainkan apa? Melainkan kalau nak solat maka tak dapat. Ya, nak solat tak dapat. Kenapa? Kerana solat itu hanyalah di dunia. Di syurga tidak ada solat. Di syurga tidak ada lagi amal ibadah, melainkan semuanya nikmat Allah Ta'ala. Maka dunia sahajalah tempat untuk kita kumpulkan bekalan-bekalan untuk kita dapatkan nikmat yang kekal abadi. Itu dia. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dia kata berangan-anganlah. Maknanya apa? Macam mana kamu nak di dunia dahulu ni? Rumah yang macam mana kamu nak? Mungkin dia angan-angan apa? Mungkin dia angan-angan rumah teres ke apa? Wallahualam lah, kita pun tak tahu kan. Ya. Itu dia. Jadi dia angan-angan. Maka orang itu pun berangan-angan. Dia angan-angan biasalah apa yang dia nak di dunia. Di dunia ni benda biasa je lah. Ya, maknanya mungkin besar kita kata besar surau ni ke contohlah, kita kata rumah yang dipikir tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dikatakan kepadanya, maknanya difirmankan Allah kepadanya, sesungguhnya untuk engkau apa yang engkau angan-angankan dan 10 kali ganda dunia. Maknanya apa? Maknanya yang dia angan-angan tu dijadikan besarnya 10 kali ganda dunia. Subhanallah. Itu dia. Maknanya apa? Mungkin dia angan-angan tadi rumah teres, contoh. Maka rumah teres tu dibesarkan oleh Allah Ta'ala menjadi 10 kali ganda dunia, langit dan bumi ni. Ya. Itu dia. Itu yang orang kata apa dia? Kaya yang sebenarnya di syurga. Kaya yang sebenarnya di syurga. Itu dia. Ya. Kaya di dunia, kaya yang kita katakan sementara. Harta yang kita kumpul akan hilang. Itu dia. Apa-apa yang kita usahakan akan habis. Kemasyhuran yang kita inginkan tak lama lagi akan tinggal nama sahaja. Apa sahaja yang kita inginkan di dunia ni, dia tak kekal lama. Melainkan nanti di akhirat nanti, masuk dalam syurga Allah Ta'ala, itulah tempat yang kekal abadi. Subhanallah. Bahkan di syurga tuan-tuan, diriwayatkan dalam beberapa hadis, ada pasar untuk ahli syurga. Subhanallah. Ada pasar untuk ahli syurga. Itu dia.
Itu panjang lah, kalau hadis nak cerita panjang pula. Tak apa. Okey. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di sini, dikatakan kepadanya, sesungguhnya untuk engkau apa yang kau angan-angankan dan 10 kali ganda dunia. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang itu berkata, engkau memperolokkan aku sedangkan engkaulah Al-Malik. Maknanya orang ni tadi ni yang dah diberikan rumah yang 10 kali ganda dunia ni oleh Allah Ta'ala ni kepada dia, istana dia besar, punya besar macam ni pun, tiba-tiba dia kata apa kepada Allah Ta'ala? Dia kata, engkau ni memperolokkan aku ya Rasulullah, ya wahai Allah, sedangkan engkau ni adalah Al-Malik, sedangkan engkau ni adalah raja. Ya, maknanya apa? Engkau ni macam memperolok-olokkan aku pula. Tu dia. Berkata Abdullah bin Mas'ud, aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga nampak gerahamnya. Kenapa Rasulullah tertawa? Kenapa Rasulullah ketawa? Ya, kerana kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui betapa orang ini dia tidak mengerti. Ya, dia tidak mengerti. Seolah-olah dia ni minta yang kecil tapi dapat yang besar, seolah-olah Allah mainkan dia pula. Macam tu. Nak kata orang ni macam jahil sangat. Begitu. Maka Nabi SAW pun tertawa, tergelak tengok keadaan dia. Maknanya Nabi ceritakan ni benda yang akan terjadi satu hari nanti. Ya, benda yang akan terjadi satu hari nanti. Ya, yang mana kita mungkin dikumpulkan di sini, nanti di sana pula nanti kita akan dikumpulkan. Dan siapakah hamba Allah yang bertuah tu yang merupakan individu dalam hadis ni, kita tak tahu, wallahu alam. Yang diketahui siapakah individu ni, hanyalah yang tahu dia adalah Nabi SAW. Mana dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang ni. Dan Nabi SAW dikhabarkan, diketahuikan oleh Allah Taala akan siapakah orang ini. Tu dia. Maka ketika ini Nabi SAW tersenyum. Seolah-olah orang ni dia merasakan Allah ni macam mempermainkan dia pula. Aku minta yang kecil, kenapa bagi besar? Macam tu. Maka Nabi SAW tersenyum. Seolah-olah betapa jahilnya dia. Dia tak boleh fikirkah bahawasanya kalau Allah nak bagi 100 kali ganda dunia pun tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Begitu. Allah nak bagi 1000 kali ganda dunia, Allah nak bagi 1 juta kali ganda dunia sekalipun, itu semua tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Begitu. Tapi betapa jahilnya orang ni, dia bayangkan rumah teres, dia nak rumah teres juga. Subhanallah. Itu dia. Maknanya apa? Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan dalam beberapa kitab syarahan kepada Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, beberapa ulama hadis mengatakan Nabi sampai terkejut. Ya, terkejut kerana ada di kalangan umatnya yang terlalu jahil sampai tahap ni. Tu Nabi terkejut ni dalam hadis ni. Subhanallah. Ya, maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tu dia. Ini salah satu daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan Allah, insya-Allah kita akan sambung sikit lagi. Ke macam mana? Sambung ke berhenti ni? Berhentilah ya. InsyaAllah kita akan berhenti. Kita akan sambung sikit lagi pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan? Ya. Syariat dengan tasawuf. Jadi cara yang mana yang beramal, cara yang terbaik supaya kita mendapat sisi Allah Taala. Juga pula saya tanya, zaman Nabi ada seorang Allah nama Bis Al-Qarni. Jadi Nabi Muhammad sahabat minta doa dia, apakah Bis Al-Qarni lebih mulia pada sahabat atau penyanyi? Baik, insya-Allah. Secara ringkas saya jawab. Berkaitan dengan kita kata orang syariat mengatakan kita buat ni untuk pahala, begitu. Untuk syurga Allah Ta'ala. Kalau orang tasawuf, dia untuk apa? Untuk cari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Okey, baik. Dia sebenarnya begini, dia sebenarnya adalah tahapan sebenarnya. Tahapan daripada kita kata maqam ataupun tingkatan-tingkatan
bagaimana keadaan seseorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang masih lagi kita kata berada di, kita kata beginilah, peringkat-peringkat bawahan. Contoh macam tu. Bukan kita nak kata ni orang syariat, ini orang hakikat, ini orang tarikat, ini orang tasawuf, tidak. Ya. Tetapi siapa pun dia, bahkan boleh jadi dia juga orang yang mengaji tasawuf, belum tentu dia orang tasawuf. Ya. Itu kita kena faham di situ. Kadang-kadang tasawuf dia itu dengan pengajian tetapi bukan dengan amalan pun boleh jadi. Maka kalau kita nak mengatakan di sisi tasawuf itu tak apa, ataupun di sisi syariat itu berbeza. Begitu. Sebab selalunya orang kata orang syariat itu beza dengan orang hakikat. Orang hakikat itu beza dengan orang tasawuf dan sebagainya. Sebenarnya kita kata tidak ada perbezaan pun sebenarnya. Tidak ada perbezaan. Orang syariat itulah orang tasawuf. Orang tasawuf itulah orang yang bertauhid. Orang itulah juga orang yang hakikat sebenarnya. Kerana ketiga-tiga ini sebenarnya datang daripada ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf juga. Dia akan sampai kepada yang satu juga. Maka dalam perjalanan dia fiqh, tauhid dan tasawuf inilah yang bawa dia kepada makam-makam tertentu. Itu maknanya. Ya. Perjalanan inilah dia mengaji fiqh, dia ada syariat dia. Dia mengaji tauhid, dia ada dia punya makrifat dia. Dia mengaji tasawuf, dia sampai kepada hakikat dia. Contoh macam tu. Ya. Sebenarnya sebab itu para ulama kita ni mementingkan kepada tiga-tiga ni. Bila selarinya ini maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang berada di makam-makam bawahan, kita kata, dipanggil dengan nama maqamul awam, iaitu mereka yang berada di bawah bahagian awam. Bahagian awam ni dia buat amal kerana nakkan syurga Allah, macam dikatakan tadi. Kerana nakkan syurga Allah, kerana nakkan pahala. Para ulama kata boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Itu juga dikira ikhlas, tetapi ikhlas yang paling bawah kualiti dia. Itu juga dinamakan ikhlas, tetapi ikhlas yang paling bawah kualiti dia. Yang kedua apa dia? Yang kedua dipanggil dengan nama maqam mujahadah. Maqam mujahadah, iaitu dia ni berada di atas sedikit. Mujahadah ni dengan makna apa dia? Kadang-kadang dia ni betul-betul usaha lagi, kadang-kadang terjatuh. Maknanya kadang-kadang dia ni tergelincir daripada jalan tu. Kadang-kadang dia ni terlalai. Kadang-kadang dia ni terbuat maksiat, contoh macam tu. Tapi dia cuba lagi, bangkit lagi, mujahadah lagi, lawan nafsu lagi. Ini maqam mujahadah ni tuan-tuan, selalunya mereka ini, ya, kebiasaannya kita kata apa dia? Mereka nakkan syurga dan mereka takutkan neraka. Itu kebiasaan bagi mereka. Itu dia. Itu kebiasaan bagi mereka. Itu maqam-maqam dia. Sampailah kepada beberapa maqam yang lain, maqam muraqabahnya, kemudian maqam musyahadahnya, sampailah kepada dia ini buat amal semata-mata nakkan redha Allah. Itu dia. Dia buat amal semata-mata nak redha Allah. Dia tak nak syurga, dia bukan tak takut neraka, tapi dia tak fikir dah tu semua. Yang penting aku buat amal ni kerana nak redha Allah Taala. Dan yang paling akhir sekali, dia buat amal bukan kerana redha Allah, tapi kerana Allah. Kerana nakkan Allah. Itu lain cerita tu. Ya. Itu paling tinggi sekali tu. Kerana nakkan Allah Taala. Sebab tu dia kata, kalaulah Allah Taala letakkan aku ke dalam syurga pun aku suka, dia letakkan aku dalam neraka pun aku suka. Kerana apa? Kerana aku nak Allah. Itu lain cerita tu. Itu dia. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nak sampai ke situ bukan mudah. Dia mesti lalu beberapa maqam, mujahadahnya dan sebagainya. Dan mereka itu semua mesti ada syariatnya, mesti ada makrifatnya, mesti ada kita kata fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya mesti ada sekali. Itu dia. Dia tak boleh kita kata ni orang-orang ni orang hakikat, ini orang makrifat, ini orang syariat, dia kata. Contoh macam tu. Kan dia bagi bahagikan. Orang syariat mana faham benda ni? Orang syariat ni hanya tahu dosa pahala je, dia kata. Kita ni orang hakikat, maksud kita ni subhanallah. Itu masalah tu ya.
Dia mengaku. Sedangkan orang yang dah sampai kepada hakikat ni tak akan mengaku dia hakikat. Bahkan dia akan mengatakan dialah orang yang lebih hina daripada sekalian makhluknya. Itu masalah tu. Akhirnya dia kata orang syariat ni, tengok, orang syariat ni ahli kitab, dia kata. Tak habis-habis dengan kitab sahaja. Kita ni tak pakai kitab dah. Ni masuk kepada beberapa ajaran sesat pula dah. Contoh macam tu. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia sampai kepada beberapa maqam sehingga dia katakan apa? Tidaklah dia ibadah melainkan nakkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah letaklah dia di mana pun. Allah buatlah bagi dia, takdirkan dia apa pun, dia tak kisah. Yang penting dia dapat Allah. Ini sampai kepada makam-makam tu yang kita katakan, yang kita katakan contohnya Rabi'atul Adawiyah. Apabila dia ni berlakukan ibadah dan sebagainya, maka dia pun doa kepada Allah agar kalaulah dia ni buat amal kerana nakkan syurga, maka haramkan dia masuk syurga. Kalau dia buat amal kerana takutkan neraka, maka masukkanlah dia ke dalam neraka. Dia dah sampai kepada makam dia, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Maknanya dia doa tu dengan penuh ikhlas. Kita ni boleh try lah nak doa macam tu. Boleh try lah. Memang kita risau. Aku ni memang tak ikhlas sungguh ni, kan? Takut nanti memang betul masuk neraka terus. Tu ni na'udzubillah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting tak apa. Kita buat sikit demi sikit, kita letakkan dalam hati kita, kita hadirkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala sentiasa dalam fikiran kita. Ma fi qalbi ghairullah, tiada dalam hatiku melainkan Allah Subhanahu wa taala. Letakkan fikiran kita ni hanya ingat kepada Allah. Kemudian kita ini cuba untuk mengamalkan ilmu tasawuf yang kita belajar, di samping dipandu dengan fiqahnya, syariatnya, dan juga dipandu dengan tauhidnya. Begitu. Panduan ketiga-tiga ni dia ada, ketiga-tiga sekali ni melengkapi. Maka akan sampailah dia kepada makam-makam yang tinggi, makam-makam yang tak pernah langsung diinginkan oleh mereka yang telah sampai di makam tersebut. Makam tu tak pernah diimpikan oleh mereka yang telah sampai ke makam tersebut. Bahkan mereka mengatakan mereka inilah orang yang tak pernah layak untuk sampai walaupun di makam awam sekalipun. Itu dia. Tapi beza dengan setengah daripada mereka yang berlumba-lumba untuk sampai kepada dan sehingga merasakan diri dia telah sampai kepada makam-makam tertentu. Itu dia. Sehingga kan para guru kita mengatakan, dia kalau berusaha untuk sampai kepada makam-makam, seolah-olah dia berusaha untuk sampai kepada makhluk, bukan kepada Allah. Sedangkan mereka yang telah sampai kepada makam yang tinggi tersebut, mereka tak pernah berusaha untuk sampai kepada makam-makam, tetapi mereka amalkan apa yang telah diperintah oleh Allah untuk sampai kepada Allah. Akhirnya Allah sampaikan mereka kepada makam-makam yang tertinggi. Itu dia. Itu bab hati tu. Itu kena faham betul-betul ni cara nak sampai kepada Allah Ta'ala ni. Gitu. Tapi paling kurang pun kita punya cara kita ni, paling kurang pun dengan kita ni takutkan neraka Allah, nakkan syurga Allah pun, alhamdulillah dah selesai. Cuma bagi mereka yang di sisi ilmu tasawuf, perkara itu dipanggil sebagai syirik. Maknanya keinginan kita ni untuk amal untuk syurga Allah dipanggil syirik. Keinginan amal kita ni kerana takutkan neraka Allah dipanggil syirik. Itu di sisi tasawuf, begitu. Kerana apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kerana syirik di sini bukan syirik kafir, jangan silap ya. Syirik di sini bukan namanya syirik kafir, dia syirik khafi. Syirik apa? Syirik khafi. Itu dia. Mana syirik yang dipanggil sebagai syirik yang tersembunyi tadi tu. Dia ada kan syirik jali, syirik yang jelas nyata. Itu kalau dia ni menduakan Allah Ta'ala, itu lain cerita. Pada sembahan, itu lain cerita. Itu memang kafir terus. Itu dipanggil syirik i'tiqad, syirik i'tiqadi, maknanya terkeluar daripada Islam. Ini tak. Ini para ulama tasawuf ni, ahli-ahli tasawuf ni mengatakan, kalaulah aku ni
buat amal ni kerana nakkan syurga ni, aku ni seolah-olah syirik kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Seolah-olah dia buat amal tu kerana selain daripada Allah, kerana syurga. Nah, kena faham di sini ni. Syirik di sini bukan kafir ya. Syirik di sini kerana seolah-olah ada selain kehendak dia daripada Allah Ta'ala. Mana? Kehendak dia apa? Kehendak dia takutkan, kehendak dia nakkan syurga, kehendak dia takutkan neraka. Macam tadi, kehendak dia nakkan makam-makam. Kehendak dia apa lagi? Nakkan redha Allah. Dia ada kehendak kepada benda-benda begitu. Itu para ulama kata masih lagi syirik. Masih lagi syirik. Tapi jangan silap di situ ya. Jangan silap di situ. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satulah daripada kita kata perkara yang berkaitan dengan ibadah kita ni. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang ikhlas. Sebab tu para ulama kita kata paling kurang kita dapat amal penawar bagi hati. Kitab Syekh Abdul Qadir Mandili itu pun paling cantik dah tu. Ya. Supaya kita kenal betul-betul bagaimana jalanan ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyucikan jiwa. Okey. Kemudian soalan kedua tadi, saya pun terlupa dah. Uwais Al-Qarni. Ya. Ya, baik. Jadi apakah Uwais Al-Qarni itu lebih mulia daripada sahabat? Kerana Nabi SAW suruh minta doa daripada dia. Dia sebenarnya minta doa ni anjuran Nabi SAW diajarkan kepada para sahabat. Sebenarnya minta doa kepada orang soleh itu yang dikatakan dalam mazhab kita dalam bab fiqh. Ya, maknanya minta doa kepada orang soleh bukan bermakna orang soleh itu lebih mulia daripada para sahabat, tidak. Maknanya siapa sahaja orang soleh, siapa sahaja mereka yang dekat dengan Allah Ta'ala, siapa sahaja yang muqarrabin, golongan yang dekat dengan Allah Ta'ala, yang dipuji oleh Allah Ta'ala, maka dengan orang itu kita minta daripadanya doa. Itu sebenarnya. Ya, bukan bermakna dia itu lebih baik, lebih mulia daripada sahabat. Kerana Uwais Al-Qarni ini para ulama kita khilaf adakah dia sahabat ataupun tabi'in. Sebab dia tak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Walaupun dia sezaman dengan Rasulullah SAW, tapi dia tak sempat jumpa dengan Rasulullah. Ya, kerana apa? Kerana mak dia, kerana apa namanya, dengan wasiat mak dia suruh balik, kan? Suruh balik. Tu dia. Dalam beberapa hari sahaja dia sempat duduk, kemudian tak sempat untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda beritahu pada sahabat, kamu nanti setelah daripada kamu akan jumpa satu orang ni, dia ada dia punya tangan dia dan sebagainya. Dia beritahulah syarat-syarat, isyarat dia. Okey. Kamu akan nampak dia punya sign dia punya tanda dia dan sebagainya. Okey. Kemudian Nabi SAW menyatakan bahawasanya dia ini terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Kalau kamu jumpa dia, maka mintalah doa daripada dia. Ini dalil para ulama kata dibolehkan untuk kita kalau jumpa orang soleh, jumpa ulama, walaupun orang tersebut lebih muda daripada kita. Ya, mungkin dia lebih muda daripada kita, tetapi disebabkan kesolehan dia, maka mintalah daripadanya doa. Walaupun ketika tersebut umur kita lebih tua daripada dia, tetap juga walau kita minta doa daripada orang muda tersebut, tetap juga kita ni lebih tua daripada dia. Begitu juga walaupun sahabat yang minta doa daripada Uwais Al-Qarni, tetap juga sahabat itu lebih mulia darjatnya daripada selainnya, daripada Uwais Al-Qarni. Itu dia. Ya, jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sahaja. Itu anjuran Nabi SAW yang mengajarkan para sahabat untuk apa? Untuk meminta doa daripada orang-orang saleh. Wallahu taala a'lam. Ada boleh baik insya-Allah. Ya. Yang dianjurkan. Maknanya kalau kita nak solat jemaah macam tu. Ya. Biasa. Okey, baik. Jadi apa namanya, soalan berkaitan dengan bulan Ramadan lah kan. Ya, kita pun nak dekat dah. Jadi kita kata memang disunnahkan lah ya, untuk kita ni kalau buka puasa tu ya, dengan yang ringan, kemudian kita solat berjemaah, kemudian barulah kalau ada makanan-makanan lain
yang disediakan, maka kita ambil makanan tersebut. Itu memang kebiasaannya dibuat di apa namanya, daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau Nabi SAW buka puasa pun dengan kurma, dengan tamar, buka dengan air zam-zam, kemudian Nabi SAW terus solat jemaah. Maka sebenarnya itu kaifiat ataupun itu cara yang lebih afdal. Itu cara yang lebih afdal. Untuk kita buka puasa dalam keadaan yang ringan, kemudian terus solat jemaah, kemudian kita barulah makan yang lebih berat sedikit. Itu dia. Tapi Nabi SAW lepas solat berjemaah itu tidak adalah yang makan berat ke apa, tak ada. Itu dia. Jadi kita kata iftar ataupun kita kata buka puasa ni, sebenarnya itu salah satulah sunat dia dipercepatkan. Kemudian kita buka dengan sama ada 1 ataupun 3 biji kurma, dengan air zam-zam, tak ada air zam-zam, air putih biasa, maka kita solat berjemaah, kemudian barulah kita makan. Itu sebenarnya, itu yang dibuat di mana-mana, di pondok, madrasah, sama aja. Itu. Dan itu memang diamalkan di semua tempat, bukan sahaja di Malaysia sahaja, bahkan di belah Madinah dulu pun memang diamalkan begitu. Memang kalau buka di sana pun memang dengan 3 biji kurma dan sebagainya. Tapi kebiasaannya, kalau di Masjid Nabawi, dia akan ada kapet punya banyak kan. Kapet banyak, dia letak kurma, nasi apa semua. Dia bagi masa 10 minit je makan. 10 minit je makan. Maknanya nasi tu baru berapa kali suap? 5 kali suap. Terus dia qamat. Allahu Akbar. Terus qamat terus. Kita pun semua masa tu tak tahu nak buat macam mana. Dia pun Pak Arab ni datang, dia lipat habis semua. Segala dia lipat habis, dia bungkus habis, dia buang terus. itu keadaan di sana lah. Itu dia. Sebab apa? Sebab dia dah hidang nasi. Dia dah hidang nasi biryani. Dia dah hidang KFC, semua dah hidang habis. Macam-macam dia hidang tu. Yogurt, KFC, pisang apa semua, roti. Sekali 10 minit je dia bagi. Itu dia. Masa tu memang orang kata berlumba makan. Subhanallah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.